Bonjour. Bon, on a déjà à la séance à la séance 1, vous pouvez maintenant ouvrir la page 32 sur leçon 9. Seperti biasa, comme d'habitude, nous pouvons lire le document matière d'abord, et ensuite kita akan membahas atau mendiskusikan makna dari dokumen tersebut. Voilà, bon, le premier document, c'est le texte en titre Le logement idéal. Dokumen yang pertama adalah teks atau mungkin bukan teks ya, mari kita lihat ini membahas mengenai apa, yang berjudul Le Logement Idéal atau penginapan ideal. Voilà, kita masuk ke dalam praktek membaca terlebih dahulu. Silakan kalian ikuti di tempat kalian masing-masing. Vivez-vous dans une maison ou dans un appartement? Êtes-vous satisfait de la maison ou de l'appartement où vous habitez? Dans votre logement actuel, êtes-vous satisfait du confort, de la disposition des pièces, de la taille, nombre de pièces, du quartier? Dans votre logement actuel, quelle est votre pièce préférée? Quelles sont les choses dont vous avez besoin dans un logement? D'un jardin ou d'une terrasse, d'espace, de confort, de luminosité, de calme. Qu'aimeriez-vous changer dans votre logement actuel? Disons, vous aimeriez habiter dans un logement récent, ancien, vivre dans un appartement, dans une maison, être locataire, propriétaire. Voilà. Mari kita lihat maknanya atau terjemahan dari masing-masing pertanyaan pada dokumen tersebut. Yang pertama sudah ada vivez-vous dans une maison ou dans un appartement? Apakah Anda tinggal di dalam sebuah rumah atau apartemen? Voilà ya. Vivre ini berasal dari vivre. Verbe vivre, mais on ne peut pas traduire comme ça ya. Kita tidak boleh menerjemahkannya seperti itu. Kita harus menyesuaikannya dengan konteks. Maka dari kata vivre yang berarti hidup, jika sudah disesuaikan dengan rumah dan sebagainya, itu akan bermakna tinggal. Lalu yang kedua, êtes-vous satisfait de la maison ou de l'appartement où vous habitez? Apakah Anda puas dengan tempat Anda tinggal sekarang, baik rumah maupun apartemen tersebut? Lalu yang ketiga, dans votre logement actuel, êtes-vous satisfait du confort, de la disposition des pièces, de la taille du quartier? Dari atau pada tempat tinggal Anda sekarang, apakah Anda juga puas atas kenyamanannya, ketersediaan kamarnya, lalu ukuran kamarnya, dan lingkungannya? Ya. Lalu yang keempat adalah dans votre logement actuel, quelle est votre pièce préférée? Dalam atau pada tempat tinggal Anda sekarang,
kamar seperti apa yang Anda sukai, ya, seperti itu. Yang kelima, quelles sont les choses dont vous avez besoin dans un logement? Hal-hal seperti apa saja yang Anda butuhkan di tempat tinggal Anda atau di penginapan Anda, bukan penginapan yang kita miliki, maksudnya adalah di mana kita menginap ya, hotel ataupun apartemen dan sebagainya. Kira-kira apa yang kita butuhkan? Yang pertama ada syahjang atau teras, kebun atau teras, lalu espas ini ruangan lainnya, lalu confort, kenyamanan, luminosité, tingkat kecerahan atau pencahayaannya apakah bagus, the calm, apakah lingkungannya tranquil ya, tenang. Lalu kemudian yang keenam, qu'aimeriez-vous changer dans votre logement actuel? Kira-kira apa yang Anda inginkan untuk mengubah dari penginapan atau dari tempat tinggal yang Anda tinggali sekarang? Yang ketujuh, dans 10 ans, vous aimeriez dalam 10 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan, kira-kira Anda ingin melakukan apa? Dalam hal yang pertama, habiter dans un logement, tinggal di sebuah penginapan, apakah penginapan yang kekinian atau jadul, lalu vivre, hidup atau tinggal di sebuah apartemen atau sebuah rumah. Lalu yang ketiga, être locataire atau propriétaire, menjadi penyewa atau pemilik. Ya. Voilà, basé sur cette question, nous pouvons considérer que ce document est un enquête, est une questionnaire ya. Kita bisa menganggapnya bahwa dokumen ini adalah angket. Ya, angket yang berkaitan dengan jenis penginapan atau jenis tempat tinggal yang kita sukai. Ideal ya, voilà. Comme d'habitude, après que nous lisions le document et après que nous traduisions le document, ensuite, vous devez faire les exercices ya, yang ada di bawahnya. Voilà, ini lebih mudah karena ternyata hanya ada satu pada leçon 9 ini ya. Untuk nomor 2 di sana sudah ada perintah écouter, maka ini tidak akan menjadi bagian dari CE. Voilà, faites attention à l'exercice. Yang pertama sudah ada découvre un, le logement idéal. Répondez avec votre voisin ou voisine à l'enquête ci-dessus. Jawablah angket di atas ini ya, karena ini bentuk pertanyaan maka harus dijawab. Voilà, silahkan kalian jawab pertanyaan ini en français, bien sûr, tentunya dengan bahasa Prancis ya. Kalau untuk yang berupa pilihan, kalian hanya tinggal mencontrengnya saja, atau karena harus menuliskan ulang, voilà, vous pouvez réécrire ya, kalian dapat menuliskan ulang jawabannya saja, yang mana yang dipilih. Lalu kalau yang uraian, kalian harus tuliskan pendapat kalian en français, tapi juga tuliskan kalimat
sesuai dengan pertanyaannya. Misalkan yang pertama, vivez-vous dans une maison ou dans un appartement? Kalian bisa menjawabnya kalau dalam bahasa Indonesia dengan mengulangi terlebih dahulu pertanyaannya. Saya tinggal di dalam sebuah rumah misalkan. Jadi jangan jawabannya itu jangan langsung une maison atau un appartement. Voilà, c'est interdit de fait comme ça ya. Jadi harus dibuat terlebih dahulu kalimat pengantar yang diambil dari pertanyaannya. Seperti tadi kalau dalam bahasa Indonesia, saya tinggal di sebuah rumah. Nah, kira-kira bahasa Prancisnya seperti apa ya? Itu berlaku untuk pertanyaan lainnya yang merupakan uraian. Voilà, ini adalah leçon 9 ya. Mari kita lihat berikutnya. Voilà, il y a kotak gramer. Seperti biasa kita akan mengenal gramer atau struktur kalimat apa saja yang sudah digunakan pada dokumen di atas. Yang pertama, voilà, il y a seulement une grammaire ya de cette leçon. Sudah ada les pronoms relatifs u dan dong. Kalau kita lihat pada dokumen di atas, apakah ada penggunaan u dan dong? Voilà, ini ada u pada nomor 1, pardon, ini u atau ya. U yang di sini pada nomor 2, lalu dong pada nomor 5, kemudian voilà, c'est ya, sudah sesuai, tidak ada lagi penggunaan lainnya. Jadi memang ini sudah disebutkan terlebih dahulu pada dokumen di atas. U dan dong. U ini sebenarnya adalah di mana dan dong ini yang. Pronom relatif u dan dong ini adalah saudara dari pronom relatif ki dan ke ya. Yang sama-sama bermakna yang. Lalu penggunaan u ini adalah untuk menggantikan kata keterangan tempat atau waktu. Contohnya di sana sudah ada êtes-vous satisfait de la maison où vous habitez? Ya, karena sudah ada keterangan maison, tempat, maka bisa digunakan u. Lalu yang kedua, c'est un jour où j'aime bien rester chez moi, tranquille. Ini adalah hari di mana saya sangat menyukainya untuk tinggal atau beristirahat di rumah. Jadi di sana juga selain tempat, untuk waktu juga bisa menggunakan u. Sebenarnya u ini digunakan ketika terdapat dua kalimat yang menyatakan objek yang sama. Nah, untuk menghindari pengulangan objek tersebut, maka objek yang kedua digantikan oleh u ya. Nah, di sana sudah ada yang pertama maison dan yang kedua adalah un jour. Bisa dilihat maison diletakkan di akhir kalimat. Maka ini dipastikan sebagai objek juga dengan un jour yang berada di akhir kalimat ya. Kalau kita bedah, êtes-vous satisfait de la maison? Itu adalah kalimat pertama. Lalu yang kedua adalah vous habitez à la maison. Ya, itu bisa dipastikan sebagai kalimat kedua. Karena la maison disebutkan dua kali, maka la maison pada kalimat kedua digantikan dengan u. Êtes-vous satisfait de la maison où vous habitez? Ya, kalau kita tuliskan di sini misalkan yang pertama adalah
vous satisfait de la maison. Lalu yang kedua, vous habitez de la maison, bisa ya. Nah, karena de la maison ada dua, maka gunakanlah penggunaan pronom relatif u ini untuk menghindari pengulangan. Karena dalam bahasa Prancis itu lokutor natif itu sangat menghindari pengulangan ya. Makanya mengapa ketika mempelajari grammar banyak sekali pronom, pembelajaran mengenai pronom yang kita temukan karena memang lokutor mereka tidak menyukai penggunaan kata yang sama. Maka kalau kita gabungkan menjadi adalah êtes-vous satisfait de la maison ou vous habitez. Nah, seperti ini karena de la maison-nya ada dua, jadi kita gunakan u untuk menghindari pengulangan ya. Kalau untuk kalimat yang kedua kira-kira seperti ini. Kita tambahkan lagi, kita coba bedah lagi di sini. C'est un jour. Itu adalah kalimat yang pertama. Lalu yang kedua, j'aime bien rester chez moi. Kalau kita bedah memang membutuhkan keterampilan ya untuk mengatur kalimat yang pas. J'aime bien rester chez moi. Kalau kita gunakan seperti ini, un jour tranquille. Misalkan ya. Voilà, un jour-nya ada dua kali, jadi kita gunakan u di sana. C'est un jour où j'aime bien rester chez moi tranquille ya, titik, titik, titik. Point de suspension. Voilà, seperti itu ya. Contoh dua kalimat yang digabungkan menjadi satu menggunakan u. Lalu yang kedua ada dong. Dong ini sama seperti ki dan ke yang bermakna yang, tetapi penggunaannya lebih spesifik. Kalau ki itu menggantikan subjek yang disebut dua kali, lalu ke menggantikan objek yang disebut dua kali secara umum, sedangkan dong ini bersaudaraan dengan ke menggantikan objek yang disebut dua kali, tetapi hanya objek yang memiliki preposition de. Nah, jadi kalau ke itu umum, kalau dong hanya pada objek yang memiliki preposition de. Mari kita lihat contohnya di sana. Quelles sont les choses dont vous avez besoin? Nah, di sini sudah ada keterangannya ya. Vous avez besoin ini akan selalu berkaitan dengan preposition de. Contohnya di bawah sudah ada keterangannya. Vous avez besoin de ces choses. Ya, sudah terlihat preposition de, maka digunakanlah pronom relatif dong.
Quelles sont les choses dont vous avez besoin? Kemudian yang kedua, il y a des choses dont je ne suis pas très satisfait. Kalau dilihat secara seksama, satisfait juga memiliki preposition de. Je ne suis pas très satisfait de choses. Lalu yang terakhir ada c'est la personne dont je t'ai parlé. Voilà, parler ini bukan menggunakan preposition a ya, melainkan menggunakan preposition de. Je t'ai parlé de cette personne. Maka jika sudah ada objek yang memiliki preposition de, harus digunakan pronom relatif dong, bukan ke ya. Jadi ini adalah penggunaan secara sekilas dari pronom relatif u dan dong. Karena kita bukan mempelajari gramernya, jadi kita tidak akan membahasnya secara spesifik ya. Cukup kalian mengenalnya saja terlebih dahulu. On continue à la page suivante. A bicyclette. Kalau tadi sebelumnya membahas mengenai logement, sekarang yang dibahas adalah bicyclette ya. Voilà, on pratique d'abord comment vous lisez bien le français dans ce document ya. Kita mulai, di atas sudah ada judul Vélib, Mairie de Paris. Oh ini ada slogannya ternyata ya. La ville est plus belle à vélo. Comment ça marche? L'utilisation, prenez un vélo dans une station et déposez-le dans une autre. Vélib est un système de location en libre service très simple à utiliser. Les stations disponibles 24 heures à 24 et 7 jours à 7. Il y a une station Vélib tous les 300 mètres environ. Les vélos, des milliers de vélos sont disponibles dans plus de 1400 stations. L'abonnement à un an 29 euros et 7 jours 5 euros, un jour 1 euro. Les tarifs, première demi-heure gratuite, seconde demi-heure 1 euro, troisième demi-heure 2 euros, à partir de 2 heures 4 euros par demi-heure supplémentaire. Voilà, c'est un peu difficile pour vous lire. Hein? Mari kita terjemahkan terlebih dahulu. Vélib, kota akan lebih indah dengan bersepeda. Mairie de Paris ini adalah wali kota Paris ya. Comment ça marche? Bagaimana caranya? L'utilisation, penggunaan. Prenez un vélo dans une station et déposez-le dans une autre. Ambillah atau pilihlah satu sepeda di salah satu stasiun dan letakkan sepeda tersebut di stasiun lainnya.
Velib adalah sebuah sistem penyewaan dengan free service ya. Maksudnya adalah penyewaan dengan layanan mandiri yang sangat mudah untuk digunakan. Stasiun, ini stasiun sepedanya, tersedia 24 jam dan 7 hari. Jadi 24 jam, 7 hari atau seminggu ya. Il y a une station, terdapat sebuah stasiun Velib di seluruh 300 meter di sekitar kota Paris ya. Lalu Le Velo, sepedanya seperti apa? Dari ribuan sepeda, semuanya ini tersedia dalam 1.400 stasiun. Kemudian biaya langganannya kalau 1 tahun adalah 29 euro, 7 hari atau seminggu, 5 euro, 1 hari, 1 euro. Kalau disesuaikan dengan nilai kurs rupiah sekarang, sepertinya 1 euro sudah mencapai 17 atau 19 ya. 19.000 untuk 1 hari full itu sebenarnya murah ya. Jadi ini sangat bagus sekali sebagai salah satu transportasi yang mendukung untuk pengurangan polusi ya. Lalu tarifnya adalah, kalau tadi itu kan baik biaya langganannya, sedangkan untuk tarifnya 1,5 jam itu gratuit ya, gratis, lalu 2,5 jam ini 1 euro, 3,5 jam 2 euro, dimulai dari 2 jam atau 2 jam ke atas ini 4 euro, dan akan dikenakan tambahannya setiap 30 menit sekali. Voilà ya, jadi sebenarnya murah, tidak terlalu mahal ya, apalagi untuk warga Prancis, di mana euro dengan nilai 1 euro di sana itu sangat murah. Bahkan mungkin kalau untuk orang Indonesia sama halnya seperti kita yang menganggap 1 euro itu seperti 5.000 mungkin ya. Baiklah, seperti biasa setelah menelaah, mendiskusikan teks, kita lihat kepada latihan di bawahnya. Voilà. Kalau di sebelah kanan ini karena sudah ada verba écouter, dan écouter, maka kita buang. Kita lupakan saja karena ini tidak menjadi bagian dari CE. Yang kita fokuskan adalah yang ada di sebelah kiri. Yang pertama sudah ada découvrir un vélo c'est comment. Yang pertama ada observer le document ci-dessous et essayer de définir quels sont les 2 mots qui composent le nom Vélib. Coba dari dokumen di atas, dari teks di atas, coba tebak 2 nama apa atau 2 kata apa yang membentuk nama Vélib. Karena Vélib ini adalah sebuah singkatan. Kalau singkatan itu kan biasanya ada kepanjangan. Kira-kira 2 kata apa yang membentuk singkatan Vélib ini? Ya. Lalu nomor 2, lisez les informations sur le site, edit si c'est vrai ou faux. Voilà, ini mudah karena kalian hanya tinggal menebak, seharusnya tidak boleh menebak ya, tetapi menyesuaikan dengan teks di atas, apakah pertanyaan di bawah ini dengan 6 pertanyaan ini menunjukkan benar atau salah. Ya, silahkan diartikan masing-masing, gunakanlah kamus, konsultasikan dengan kamus jika menemukan kata-kata yang sulit.
Voilà, lalu berikutnya kita lihat sudah ada kolom grammar di sana yang menjelaskan mengenai komparatif dan pronom posesif. Komparatif ini untuk membandingkan ya, atau kata-kata yang melibatkan perbandingan. Sudah ada plus, moins, aussi, ditambahkan adjektif, dan ke ini adalah formatnya atau formulanya. Contohnya, on n'est plus libre que dans les transports en commun. Kita ini lebih bebas dibandingkan dengan transport umum ya. Je ne sais pas, maksudnya kita lebih bebas ini perbandingannya dengan yang mana? Atau mungkin bisa dibandingkan dengan valid tadi, dengan menggunakan valid itu menjadi lebih bebas daripada transportasi umum. Karena kalau transportasi umum di Indonesia kan berdesak-desakan ya. Jadi seperti itu perbandingannya. Lalu yang kedua ada membandingkan kata bendanya. Kalau yang pertama ini kata sifatnya ya ada libre, lalu yang kedua adalah kata benda. Ça fait moins de bruit que la voiture ya. Bukan terdapat kurang keributan, tetapi ributnya ini lebih kurang dibandingkan dengan menggunakan voiture. Ya memang kalau bersepeda kan tidak ribut ya, kecuali menggunakan kendaraan bermotor. Nah, bruit ini ternyata adalah noun. Jadi ketika kalian ingin membuat kalimat perbandingan, jika yang dibandingkan adalah adjektif, maka gunakan formula yang adjektif. Sebaliknya, jika yang dibandingkan adalah noun, maka gunakanlah yang kata benda. Nah, untuk komparatif yang harus diperhatikan adalah tidak ada penggunaan bong atau bon. Maksudnya, saya lebih baik dari mereka. Nah, lebih baik ini tidak boleh menggunakan plus bon atau plus bonne, melainkan diganti dengan meilleur. Meilleur untuk maskulin dan meilleur yang ditambah huruf e di akhir untuk feminin. Begitu juga dengan bien, tidak ada plus bien, melainkan diganti dengan mieux ya. Plus bien itu tidak ada ya. Jadi ini yang harus diperhatikan kedua ini ya. Nah, selain komparatif ada pronom posesif. Sebelumnya yang sudah kita kenal adalah adjektif posesif, itu kan ada mata sa, metese, monton son. Sedangkan yang ini adalah pronomnya, pronom posesif. Masih sama-sama menyatakan kepemilikan, tetapi tidak ada penambahan kata bendanya ya. Kita lihat contohnya. Je n'ai pas de vélo, je peux prendre ton vélo. Ya, coba kita gantikan le ciangnya ini dengan ton vélo. Saya tidak memiliki sepeda, saya boleh nggak minjem sepeda kamu? Nah, sepeda kamu dalam bahasa Prancis adalah ton vélo. Nah, untuk pronom posesif, karena ton vélo ini sudah diucapkan atau sudah terlihat jelas ya, akan diucapkan, maka bisa digantikan dengan pronom. Sekali lagi, pronom itu untuk menggantikan objek yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Jadi dari ton vélo, karena berjenis kelamin maskulin tunggal, maskulin singulier, digunakanlah pronom posesif le tien. Le tien ini adalah maskulin singulier ya, sudah sama ya bentuknya dengan ton vélo. Jadi seperti itu. Misalkan saya berbicara c'est pas, ce n'est pas, mon sac, itu bukan tas saya. Est-ce que c'est le tien? Nah, sama seperti itu. Apakah ini punya kamu? Karena tidak mungkin kita gunakan lagi
ton sac, ada penyebutan sac untuk kedua kalinya, maka digunakanlah pronom posesif. Est-ce que c'est le tien? Apakah ini punya kamu? Ya, seperti itu. Penyesuaiannya sama seperti penyesuaian pada umumnya. Untuk maskulan singulier ada le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Lalu untuk yang feminin singulier ada la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Bukan la leur ya, tapi la leur. Lalu maskulin plurialnya ada les miens, les tiens, les siens. Dan feminin plurial ada les miennes, les tiennes, les siennes. Nah, untuk penggunaan les nôtres, les vôtres, les leurs ini jika benda yang dinyatakan kepemilikannya itu lebih dari satu ya. Selain itu kepunyaannya, orang yang memilikinya juga jumlahnya lebih dari satu. Makanya di sana dituliskan dengan jamak semua ya, dengan huruf S semua ditambahkan. Voila, kita sampai pada Oke, sudah selesai ternyata ya. Kalau kita lanjutkan lagi, ini sudah masuk leçon 11. Bon, maintenant, c'est votre partie de faire l'exercice. Et comme d'habitude, vous pouvez collecter le devoir, votre devoir à Elena. Bon, à la semaine prochaine.